Ini bagaimana kerajaan membantu rakyat kita yang terkesan disebabkan pandemik ini untuk bangkit, terutamanya untuk memulihkan ekonomi. Betul, ini umpama sinar baru untuk mereka yang terkesan yang dibuang kerja, yang nak mencari kembali struktur yang kuat untuk sumber pendapatan dan mencipta kejayaan. Baik, ini juga sempena dengan kita sedia hari bahawa di bawah rancangan Malaysia ke-12, Malaysia Makmur yang eksklusif dan bertemakan keluarga Malaysia yang pastinya memerlukan kepada menjana semula ekonomi antara yang mendapat menjadi 4 matlamat utama. Malah fokus utama juga adalah untuk membasmi kemiskinan tegar dan merapatkan jurang pendapatan. Juga memberi bantuan dan membuka peluang untuk rakyat melakukan perniagaan. Ini antara tujuan utama lah sebenarnya RMK 12 dan kita tahu bahawa kita pun ada tagline kita keluarga Malaysia. Jadi macam mana keluarga ni kita tak naklah ahli keluarga kita yang lain tertinggal dan sebagainya kan untuk kita meneruskan kelangsungan kehidupan ini. Jadi hari ini kita akan berbicara lebih lanjut berkenaan dengan bagaimana individu-individu ini mahu meneruskan kelangsungan hidup mereka. Yang terkesan disebabkan oleh pandemik, ada yang kena buang kerja kan, tapi berdikit-dikit untuk melaksanakan aktiviti kecil ni, berniaga, menjadi usahawan kecil untuk perniagaan mereka. Jadi kita nak bersama dengan skill baru di sepi ada platform lah. Kadang skill ada tapi platform tak ada, tak boleh juga. Tapi ini ada semuanya sekali sebagai hamparan yang cukup cantik. Nak bersama dengan pasangan suami isteri iaitu Anida Salwani Abdul Hadi dan Muhammad Aziz Segah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya selalu tengok Instagram mereka ni. Pasangan yang sangat sweet. Okey. Anida Salwani. Sebelum ni kita tahu Anida berkejaya kan dengan media juga. Lantas sebelum tu terkesan juga sebab dia dah berhenti kerja dan sebagainya. Bagaimana melihat bila melalui cabaran getir kalian dalam fasa sebegini, apatah lagi dalam berdepan dengan pandemik ini? Okey, memang sesuatu yang tak dijangka lah bila suami ambil VSS voluntarily, dan saya waktu tu sangka saya akan terus makan gaji tetapi syarikat ditutup secara mengejut. Memang sesuatu yang langsung tidak dijangka. Tapi alhamdulillah macam kita VSS ada dapat duit pampasan tu. Saya pun diberikan dengan duit pampasan. Jadi kita kena gunakan dana tu sebaik mungkin lah untuk kelangsungan hidup tu kan. Jadi tu sebab kami berdua decide untuk join business. Sebab kita tak keluar, kita tak boleh nak start benda lain. So business adalah cara yang paling mudah dan cepat untuk kita cuba. Walaupun kami dah 40-an, bagi kami memang tak terlambat lah untuk start over. Memang tidak terlambat. Itu dia. Macam mana kesediaan untuk untuk reskilling tu, mempelajari satu yang baru. Sebelum ni bila bekerja ada tahap kesesaan ya. Bulan-bulan ada gaji. Tapi kali ini betul-betul kena struggle. Apa strategi yang dibuat untuk membangunkan kemahiran, mencipta peluang baru, cari connection dan sebagainya? Ya, okey. Pertama kali pasal benda ni kan benda baru kan. Benda baru. So dari sekarang ni kita orang dah letak dalam mindset kepala kita start from zero. Jadi kita willing to belajar lah. Apa-apa saja semua orang yang dalam industri ni kita anggap jadi guru kita lah. Kira lah you ni junior ke senior ke orang tua ke apa ke, kita anggap ini semua guru kita. Pasal kami pun ada juga join kelas, official kelas yang bayar, kelas online, buat marketing, buat apa tadi strategi lah, buat content lah. Macam-macam lah sekarang, semua dari rumah lah. Betul-betul work from home, kita dalam masa sama kita buat produk, lepas tu kita timba ilmu sikit-sikit lah. Maknanya Encik Aziz buat bisnes sendiri dan Anida ada bisnes sendiri, maknanya bisnes yang berbeza kan. Bagaimana dalam keadaan pandemik ini kan, ada tak antara kalian ni yang mendapat bantuan daripada pihak kerajaan untuk meneruskan kelangsungan perniagaan dan kehidupan kalian lah untuk bangkit sebenarnya? Ya, bantuan untuk yang peribadi itu adalah dia ada banyak bantuan. Betul. Kan? Cuma saya dapat satu saja yang geran khas prihatin tu. Alhamdulillah walaupun yang pertama saya tak dapat, tapi saya dapat yang second tu, GPP 2.0. Geran khas prihatin tu. Dengan bantuan tu lah sebenarnya dapat membantu sedikit sebanyak. Ya, itu sebenarnya satu segi moral je sebenarnya menambahkan semangat kita lah. Saya tahu ada orang nak bantu kan. Bantu kita pasal yang lain tu kita jatuh cari sendiri. Dan itu juga boleh buat orang kata pusingan modal awal lah.
Jadi bila suami isteri kan, siapa yang betul-betul lead? Sebagai yang ni mungkin suami ke mungkin jaga kewangan ke, isteri sebagai pemasaran ke, macam mana bersatu di dalam bumbung yang sama, dalam fikiran yang sama pada masa untuk kejayaan? Actually, the best way to do this is kita kena buat bersama. Macam kan, siapa lead tu semua tak ada. Kalau saya tahu lebih, saya belajar lebih, saya share informasi tu, knowledge tu dengan suami. Bila suami dapat tahu anything yang berguna untuk saya, kami saling belajar. Contoh, macam TikTok suami saya ni sangat terror TikTok tahu. Dia boleh buat marketing TikTok. Dia boleh buat video-video yang macam Alhamdulillah viral, mendapat perhatian tu semua. And dia memang kelebihan dia TikTok. Macam saya, kelebihan saya Instagram. Saya suka buat live, saya suka borak-borak dengan my followers tu semua. Walaupun followers kami tak besar, tapi kita gunakan apa yang ada sebagai peluang. Jadi yang penting mindset lah. Bagi saya macam kita mindset kita kena betul. Kita tak boleh ada limiting beliefs. Kita tak boleh rasa macam ini tak boleh, beralasan tu akan memang jadi kekangan yang sangat besar. Jadi kami sama-sama support each other. Macam kalau I down, dia akan macam pujuk. Kalau down, kita kena saling kuat lah. Jadi banyak try and error jugalah sebelum sampai ke tahap yang agak kompeten. Betul? Ya, betul. Jadi ada tak pergi banyak habiskan juga peruntukan sejumlah wang untuk ke kelas dalam talian supaya dipermantapkan lagi kemahiran yang ada tu? Semestinya. Sebab itu semua adalah peluang. Kalau kita dapat kelas-kelas online yang baik dengan guru-guru bisnes yang sangat bagus kan, apa kata kita rebut je peluang tu, investlah sikit. Sebab investment kita yang mungkin RM100 atau RM50 tu pulangan dia berganda-ganda. Kita pula share dengan kita punya anak tim. Macam saya ada anak tim kan, kita share pula dengan diorang yang mungkin diorang tak kesempatan pergi kelas. So itu adalah pulangan daripada segi lubuk pahala pula. So buat dunia dia akhirat. Betul. Maknanya kalau kita nak menjadi usahawan, nak menjadi peniaga ni, dalam bidang perniagaan ni, maknanya jangan tergopoh gapah untuk memikirkan keuntungan je kan. Betul tak? Betul. Kena sabar, ambil masa dulu, ilmu tu kena banyak dulu. Baik, kita nak saksikan dahulu. Ini tips kewangan daripada pakar ataupun perunding kewangan ni. Dia kata bagaimana kita boleh manfaatkan bantuan-bantuan yang ada oleh pihak kerajaan untuk kita gunakan, terutamanya kepada peniaga kecil juga industri sederhana. Ini ilmu untuk kita bersama, kita dengarkan. Sepanjang pandemik COVID-19, kita dapat lihat ramai individu dan juga perniagaan yang terkesan. Ekoran itu, pihak kerajaan sentiasa menyalurkan bantuan kepada mereka ini untuk terus bertahan. Saya kini bersama dengan pakar kewangan, Encik Syamsuddin Kadir, bagi menjelaskan bagaimana bantuan-bantuan ini boleh dimanfaatkan. Assalamualaikum Encik Syamsuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya bagaimana bantuan-bantuan ini boleh dimanfaatkan? Yang pertama untuk pengusaha kecil, terutama mikro ni, perkara pertama yang penting dia kena alert dengan bantuan-bantuan. Jadi apabila dapat duit itu, kita kena asingkan. Sebab duit masuk ke dalam akaun kita mungkin. Kalau masuk ke akaun kita ke apa, kita asingkan terus. Jangan samakan dengan duit pembelanjaan keluarga dengan yang kita dapat bantuan. Kebanyakan orang yang salahnya dia masuk sekali Jadi apabila kita asingkan dan gunakan dia, sama ada 2-3 lah. Kalau kita tak cukup modal untuk pusing macam masa terjejas hari tu, mungkin dah ada yang makan modal untuk beli barang-barang mentah dan sebagainya, terutama kalau berniaga gerai dan sebagainya. So boleh guna yang tu. Ataupun yang keduanya, kalau let's say duit untuk beli barang mentah ataupun pusing modal masih ada, gunakan untuk buat pemasaran. Tapi jangan guna sepenuhnya. Saya rasa duit tu dah kalau kita bagi dan asingkan, insya-Allah dia boleh diberi manfaatkan. Jangan campur dengan pembelanjaan harian keluarga. Kebanyakannya golongan M40 sudah pun turun kepada menjadi golongan B40. Bagaimana dengan bantuan yang ada ni, golongan yang turun kepada B40 ni boleh bangkit semula menjadi golongan M40? Okey, salah satunya kita tengok M40 ni yang salah satu yang jatuh disebabkan gaji dipotong ataupun dibuang kerja. Salah seorang, maknanya kalau suami dulu suami yang isteri bekerja, so kategorinya memang M40 lah. Sekarang dah seorang dah bekerja. Kalau isi rumah tu dah status macam tengok B40. Jadi yang seorang yang dapat bantuan ni boleh gunakan untuk tambah ilmu. Sekarang ni banyak benda yang kita dapat belajar online walaupun di rumah.
gunakan sebahagiannya untuk menjana pendapatan. Di zaman ni seorang rakyat tidak boleh dah bergantung pada satu sumber pendapatan, sebab kita nampak COVID yang berlaku beberapa tahun ini telah menjejaskan terlalu ramai orang daripada sumber pendapatan. Jadi bergantung pada satu sumber tak boleh. So jadi gunakan duit yang bantuan ni untuk tambahkan, untuk janakan pendapatan kedua. Itu dia tips daripada perunding. Duit itu sangat sumbangan. penting, kritikal, tapi kena pandai untuk salurkan ke tempat yang terbaiklah. Ya, ada pengurusan pelaburan, ada yang kita bayar hutang dan ada yang digunakan untuk memperkembangkan lagi cabang-cabang yang ada. Baik, kita tanya Puan Anida dan juga Cik Aziz. Kan kalian berdua sebelum ini makan gaji kan. Lepas tu bila berhenti kerja, lalu pula fasa pandemik ini. Jadi bagaimana kalian melalui satu fasa ataupun situasi yang genting? Pernah tak ada satu ketika tu duit tu memang nak pusing pun tak boleh? I think setakat ini Alhamdulillah dah setahun lebih. Lalu Alhamdulillah okey. Kami okey. Of course ada bulan-bulan yang kita rasa macam cukup tak? Cukup tak moving forward? Sebab kita selalu plan 6 bulan ahead. You know, macam kita punya komitmen terbesar adalah loan rumah. So kena make sure loan rumah tu sentiasa boleh dibayar lah, utility bills tu semua. Jadi kami selalu discuss. I think bila kita selalu discuss, berbincang, telus dengan perbelanjaan isi rumah, kita akan tahu nak cari jalan untuk make sure benda tu cukup. Ya, cukup dan juga realistik ya. Betul. Dengan situasi semasa mungkin terpaksa mengurangkan perbelanjaan pada perkara yang tak perlu. Maksud duit tu betul-betul dicatum, dianalisis sebab situasi yang kritikal macam tu. Sangat setuju. Sangat setuju. Bagaimana kalian nak bagi pemahaman juga kepada 4 orang anak kalian berkenaan dengan pengurusan kewangan sebegini? Maknanya kehidupan pun dah berubah dan sebagainya kan? Ya, dia sebenarnya kami ada tradisi lah, setiap hari kita makan sekali kan, tidur sekali, solat jemaah sekali, hari-hari, setiap hari. So itu adalah peluang terbaik untuk kami discuss, bincang dengan anak-anak apa jadi sekarang, macam mana kita berbelanjaan, berapa banyak kita boleh, apa yang tak boleh, apa yang tak boleh, apa yang boleh. So benda tu hari-hari you cerita dengan dia akan faham. So ini ada satu kelebihan dia bila kita kerja dari rumah sekarang ni, kita ada banyak masa tu, quality time dengan family tu sangat banyak. So, bila saya rasa selama ni kita bukanlah kata tak ada masa dengan anak-anak. Ada kurang. Tapi kurang. Ya, betul. Kita banyak masa di pejabat, di jam dekat highway lah kan. Sekarang ni semua kerja dari rumah, banyak masa. Hari-hari kami bincang. Saya rasa anak-anak saya cukup faham lah. Ya, cukup faham. Alhamdulillah. Rasanya bila kita buat cara tu dengan anak-anak, diorang lagi cepat faham dan diorang takkan demand benda-benda yang dia tahu di luar kami. Jadi maksudnya dalam rumah tu adalah satu madrasah lah, pusat tarbiyah. InsyaAllah kami cuba. Masih belajar. Saya tengok ibu lebih pada pengetua yang lebih tegas. Mungkin Anida pun ada kata-kata mutiara untuk mereka yang mungkin melalui fasa yang sama juga seperti kalian. Okey. Bagi saya, pertama sekali, it's never too late. Umur kita berapa, kesusahan tu adalah hikmah. Allah uji kita untuk kita jadi orang yang lebih baik. Dia nak angkat darjat kita. Tu sebab kita kena bersyukur. Walaupun dia uji kita, jangan Allah lupakan kita. Itu lagi takut. Lepas tu kedua, kita tolak ego kita ke tepi. Bila kita dah zero knowledge, kita tak faham apa bidang ni, kita jangan ego dengan apa yang kita pernah ada dulu. Kita kena turunkan ego dan belajar dengan orang yang lagi tahu walaupun dia lagi muda daripada kita. Mindset kita kena betul. Itulah pesanan saya. Itu dia, mengubah mindset dan juga setiap yang berlaku diterima dengan lapang dada, berdamai dengan takdir dan juga manfaatkan kualiti masa dengan keluarga. Disitulah pusat untuk melahirkan kecemerlangan dari dalam rumah, insya-Allah. Puan Anida dan Cik Aziz, selamat maju jaya, moga murah rezeki kalian, insya-Allah. Amin. Terima kasih banyak-banyak. Amin. Terima kasih di atas perkongsian ini juga. Maaf kepada semua untuk rakyat Malaysia juga.